Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Meneruskan siri Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022. Siri ini merupakan siri ke-8. Ia memberikan tumpuan kepada pindaan di bawah bahagian 7, iaitu Organisasi Keselamatan dan Kesihatan. Terdapat 3 seksyen baharu di bawah bahagian ini. Pindaan Seksyen 28, Pengawasan Perubatan. Seksyen 26 Akta A1648 menetapkan Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dengan menggantikan nota bahu dengan nota bahu yang berikut. Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan. Oleh yang demikian, tajuk atau kepala seksyen tersebut perlu dipetik sebagai Seksyen 28 Perkhidmatan Kesihatan Pekerjaan. Seterusnya, Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 1 dengan menggantikan perkataan industri dengan perkataan tempat kerja di mana-mana juga terdapat. Oleh demikian, subseksyen 1 seksyen 28 yang dipinda adalah seperti berikut. Jika menteri mendapati bahawa mana-mana tempat kerja atau kelas atau jenis tempat kerja. Seksyen 26 Akta A1648 menetapkan Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 1 dalam perenggan B dengan menggantikan perkataan kecederaan dengan perkataan kesan buruk dan dengan memasukkan perkataan atau di hujung perenggan itu. Oleh demikian, subseksyen 1 seksyen 28 perenggan B yang dipinda dipetik seperti berikut. Oleh sebab perubahan dalam mana-mana proses atau dalam bahan yang digunakan dalam mana-mana proses atau oleh sebab pengenalan apa-apa proses baharu atau bahan baru bagi kegunaan dalam sesuatu proses, mungkin terdapat risiko kecederaan buruk kepada kesihatan orang yang diambil kerja dalam proses itu atau. Seterusnya, Seksyen 26 Akta A1648 menetapkan Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 1 dengan memotong perenggan C. Manakala Seksyen 26 Akta A1648 menetapkan Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 1 dalam perenggan D dengan menggantikan perkataan kecederaan dengan perkataan kesan buruk. Dan subseksyen 1 seksyen 28 perenggan D yang telah dipinda adalah seperti berikut. Mungkin terdapat risiko kesan buruk kepada kesihatan orang yang diambil kerja dalam mana-mana pekerjaan yang dinyatakan dalam jadual ketiga atau daripada apa-apa bahan atau benda yang dibawa ke tempat kerja itu untuk digunakan atau dikendalikan dalamnya atau dari apa-apa perubahan keadaan dalam tempat kerja itu. Manakala Seksyen 26 Akta A1648 menetapkan Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 1 dengan menggantikan perkataan supaya perkiraan munasabah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan-peraturan itu dibuat bagi pengawasan perubatan dan pemeriksaan perubatan tidak termasuk rawatan perubatan yang bersifat pencegahan atau mana-mana golongan orang yang diambil kerja dalam industri atau kelas industri itu dengan perkataan perkiraan bagi perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Dan oleh yang demikian, subseksyen 1 yang telah dipinda dipetik sebagai dia boleh membuat peraturan-peraturan menghendaki perkiraan bagi perkhidmatan kesihatan pekerjaan. Seksyen 26 Akta A1648 juga menetapkan Seksyen 28 Akta Ibu dipinda dengan memotong subseksyen 2 dan subseksyen 3. Seksyen baharu 28A, tiada tindakan terhadap orang yang menjalankan perkhidmatan kesihatan pekerjaan. 28A, tiada majikan boleh mengambil apa-apa tindakan terhadap mana-mana orang yang menjalankan perkhidmatan kesihatan pekerjaan kerana perenggan A membuat satu aduan mengenai apa-apa perkara yang dianggap sebagai suatu risiko kepada kesihatan atau perenggan B membuat laporan kepada ketua pengarah mengenai apa-apa pesakit yang dipercayainya menghidapi apa-apa penyakit pekerjaan atau keracunan pekerjaan. Pindaan Seksyen 29 Pegawai Keselamatan dan Kesihatan. Seksyen 28 Akta A1648 menetapkan Seksyen 29 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 1 dengan menggantikan perkataan industri dengan perkataan tempat kerja. Subseksyen 1 Seksyen 29 yang telah dipinda dipetik seperti berikut.
Seksyen ini hendaklah terpakai bagi apa-apa kelas atau jenis tempat kerja yang ditentukan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam warta. Seterusnya, Seksyen 28 Akta E 1648 menetapkan Seksyen 29 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 2 dengan menggantikan perkataan mengambil kerja seorang orang kompeten dengan perkataan melantik seorang orang yang kompeten. Oleh demikian, subseksyen 2 Seksyen 29 yang telah dipinda perlu dipetik seperti berikut. Seseorang penghuni satu tempat kerja yang baginya seksyen ini terpakai hendaklah melantik seorang orang yang kompeten untuk bertindak sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Seksyen 28 Akta E 1648 menetapkan Seksyen 29 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 3 dengan menggantikan perkataan diambil kerja dengan perkataan dilantik. Subseksyen 3 Seksyen 29 yang dipinda adalah seperti berikut. Pegawai keselamatan dan kesihatan hendaklah dilantik semata-mata bagi maksud menjamin pematuhan wajar di tempat kerja dan peruntukan akta ini dan mana-mana peraturan yang dibuat di bawahnya dan penggalakan penjalanan selamat kerja di tempat kerja itu. Seksyen 28 Akta E 1648 menetapkan Seksyen 29 Akta Ibu dipinda dengan menggantikan subseksyen 4 dengan seksyen yang berikut. Seseorang hendaklah dilantik sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan hanya untuk satu tempat kerja pada satu-satu masa, melainkan jika dibenarkan selainnya oleh ketua pengarah. Dan menurut Seksyen 28 Akta E 1648, Seksyen 29 Akta Ibu dipinda dalam subseksyen 5 dengan menggantikan perkataan 5,000 dengan perkataan 50,000. Oleh yang demikian, subseksyen 5 Seksyen 29 yang dipinda adalah seperti berikut. Seseorang penghuni yang melanggar peruntukan seksyen ini melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Seksyen baharu 29A, Penyelaras Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Seksyen 29 Akta E 1648 menetapkan Akta Ibu dipinda dengan memasukkan selepas Seksyen 29 Seksyen 29A, iaitu Penyelaras Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Seksyen 29A subseksyen 1, seseorang majikan yang tempat kerjanya tidak termasuk dalam mana-mana kelas atau jenis tempat kerja sebagaimana yang disiarkan dalam warta di bawah subseksyen 1 Seksyen 29 hendaklah melantik salah seorang daripada pekerjanya untuk bertindak sebagai penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan jika dia mengambil kerja 5 atau lebih daripada pekerja di tempat kerjanya. Subseksyen 2, seseorang pekerja yang dilantik sebagai penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan di bawah subseksyen 1 hendaklah dilantik bagi maksud menyelaraskan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Subseksyen 3, walau apapun subseksyen 1, seseorang majikan yang disebut dalam subseksyen 1 yang telah melantik seorang pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat kerja hendaklah disifatkan telah mematuhi subseksyen 1. Subseksyen 4, seseorang majikan yang melanggar subseksyen 1 melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Pindaan Seksyen 30, Penumbuhan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja. Seksyen 30 Akta E 1648 menetapkan subseksyen 4 Seksyen 30 Akta Ibu dipinda dengan menggantikan perkataan 5,000 dengan perkataan 100,000 dan dengan menggantikan perkataan 6 bulan dengan perkataan 1 tahun. Oleh demikian, subseksyen 4 Seksyen 30 yang telah dipinda perlu dipetik seperti berikut. Seseorang yang melanggar peruntukan seksyen ini telah melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Seksyen baharu 31A, Khusus Latihan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
Seksyen 3/1 Akta A1648 menetapkan akta ibu dipinda dengan memasukkan Seksyen 3/1A selepas Seksyen 3/1 seperti berikut. Seksyen 3/1A Subseksyen 1, Menteri boleh melalui perintah yang disiarkan dalam warta mengendaki mana-mana kelas atau perihal orang untuk menghadiri kursus latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu yang dijalankan oleh seorang penyedia latihan berdaftar. Subseksyen 2, majikan mana-mana orang yang dikendaki untuk menghadiri apa-apa kursus latihan di bawah Subseksyen 1 hendaklah memastikan yang orang itu telah menyelesaikan kursus latihan tersebut sebelum membenarkan orang itu untuk melaksanakan apa-apa kerja yang baginya latihan itu diperlukan. Subseksyen 3, walaupun seseorang telah menyelesaikan apa-apa kursus latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebagaimana yang dikendaki di bawah seksyen ini, ketua pengarah boleh, jika difikirkannya kursus ulang kaji adalah perlu, mengeluarkan suatu arahan bertulis yang mengendaki orang itu untuk menghadiri kursus latihan itu yang lain. Seseorang majikan yang melanggar subseksyen 2 melakukan satu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda atau tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Sekian untuk pindaan di bawah bahagian 7, Organisasi Keselamatan dan Kesihatan. Siri berikutnya berkenaan dengan satu bahagian baru, iaitu bahagian 7A, Orang Kompeten dan Penyedia Latihan Berdaftar. Sehingga berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.